Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwas bin Abi Razak. Saya Mukris bin Ibrahim. Saya Ilana Khairulani binti Karula Zaman. Nama saya Rakarida binti Abdul Halim. Nama saya Adana Farisha binti Ahmad Zulhairi. Saya Nur Syafiqah Sulaim binti Jadwal Amir. Komunikasi, apa tu? Mari saya terangkan. Sebenarnya, komunikasi secara umumnya ialah satu proses penyampaian atau pemindahan mesej dari satu orang kepada orang lain, yang juga untuk mewujudkan kefahaman orang lain tentang mesej yang ingin disampaikan. Akhir sekali, kedua-dua belah pihak sudah faham mesej yang dibincangkan. Seterusnya kita pergi kepada komunikasi berkesan. Semestinya apabila kita berkomunikasi, kita ada tujuan kita berkomunikasi. So, untuk capai tujuan tersebut, kita ada komunikasi berkesan. So, komunikasi berkesan dapat diwujudkan apabila penerima terima mesej dengan tepat dan jelas. Seterusnya, kedua-dua belah pihak mesti faham makna mesej dan boleh berkongsi dengan orang lain. Seterusnya, perubahan kepada penerima mestilah apa yang dikehendaki oleh penghantar. Maksudnya, contohlah penghantar menceritakan tentang isu yang sedih. So, semestinya respons penerima mestilah apa yang berdasarkan situasi tersebut. Contohnya bersimpati atau bersedih. Anda tahu tak, sebenarnya dalam komunikasi ada beberapa elemen. So, elemen dalam komunikasi terbagi kepada 3, iaitu penghantar, mesej dan gangguan. Penghantar ialah orang yang mempunyai mesej untuk dihantar. Mesej pula ialah maklumat, idea atau pandangan yang mahu diberikan oleh penghantar kepada penerima. Gangguan pula ialah benda yang boleh mengganggu keberkesanan suatu komunikasi. Seperti yang saya ceritakan tadi, elemen penghantar perlulah menjalankan fungsi dia untuk memastikan komunikasi berjalan dengan baik. So, penghantar perlulah jelas tentang isi yang dibincangkan. So, penghantar mestilah telah tahu secara detail apa yang ingin dibincangkan. Seterusnya, penghantar perlulah meneliti isi yang ingin dibincangkan melalui pencarian secara detail dalam Google atau dalam media sosial. Sebab banyak mesej kita boleh dapat hujung jari je, tapi tak semua mesej yang kita ingin sampaikan itu semuanya betul. So, kita kena pastikan sebelum kita hantar kepada penerima supaya mesej tu benar-benar datang daripada sumber yang diyakini. Seterusnya, penghantar perlulah mencari perhatian penerima. Semestinya bila kita berkomunikasi, terutamanya bila dalam public, kita terdedah kepada pelbagai gangguan. Contohnya gadget atau video bising. So, ia boleh mengganggu kita punya komunikasi. Seterusnya, selepas penghantar memberikan mesej itu kepada penerima, penghantar perlulah sensitif kepada maklum balas pihak lain. Seterusnya, penghantar perlulah kenal pasti gangguan yang utama yang mengganggu komunikasi tersebut. Macam saya ceritakan tadi, contohnya gadget atau video bising. So, lepas tu kita kena cuba untuk kurangkan gangguan tersebut. Itulah definisi bagi komunikasi. Terdapat beberapa jenis komunikasi, antaranya komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal atau komunikasi lisan merupakan proses komunikasi yang menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Komunikasi lisan ini bukan sekadar melakukan perbualan sahaja, akan tetapi komunikasi lisan juga dikategorikan dalam ucapan, perbentangan, perbualan dalam telefon, mesyuarat dan sebagainya yang melibatkan komunikasi dua hala. Komunikasi verbal mempunyai ciri-ciri yang membezakannya dengan komunikasi non-verbal ataupun komunikasi bukan lisan. Sebagai contoh, ianya ringkas dan jelas, kemudian ianya mudah difahami oleh setiap individu dan intonasi suara yang dapat mempengaruhi isi perbualan. Terdapat beberapa kategori jenis-jenis komunikasi verbal, antaranya ialah perbualan dan penulisan. Perbualan merupakan bentuk komunikasi verbal yang menggunakan vokal atau suara, manakala penulisan merupakan komunikasi verbal tanpa suara. Sebagai contoh, macam apabila kita dalam perbualan dengan rakan, ini adalah komunikasi lisan dalam kategori perbualan kerana ia membolehkan kita menggunakan perkataan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Manakala komunikasi lisan dalam kategori penulisan pula komunikasi yang digunakan melalui surat, pelbagai dokumen, laporan dan memo.
Selain daripada itu, mendengar dan membaca juga termasuk dalam kategori jenis-jenis komunikasi verbal. Mendengar bermaksud semua yang melibatkan dengan unsur pendengaran, perhatikan, fahami dan juga ingat. Manakala membaca pula adalah cara untuk mendapatkan maklumat dari sesuatu yang telah ditulis. Seperti kita membaca mesej daripada WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Maka komunikasi verbal membolehkan individu untuk bertukar idea, pendapat, nilai, cadangan dan mewujudkan suasana di mana individu boleh berhubung dengan yang lain. Namun, terdapat beberapa komunikasi yang lain sebagai contoh komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini merupakan proses yang terjadi di dalam setiap individu dan ianya terjadi apabila dalam proses pengambilan keputusan. Selain daripada itu, komunikasi interpersonal juga dia merupakan salah satu jenis komunikasi. Komunikasi interpersonal ni dia merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung dan melibatkan dua orang. Seterusnya, komunikasi berkelompok kecil. Komunikasi ini merupakan beberapa orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi berkelompok kecil ini paling tidak mempunyai 3 orang ataupun lebih dalam satu kelompok kecil. Tujuan komunikasi berkelompok kecil ini adalah untuk hubungan sosial. Sebagai contoh, kita kan sering terlibat dalam komunikasi berkelompok kecil. So, kita dapat bergaul dengan orang lain. Komunikasi non-verbal adalah proses komunikasi menghantar dan menerima maklumat tanpa perkataan. Kebanyakannya ia akan menggunakan isyarat visual antara manusia. Ia kadang-kadang tersilap dirujuk sebagai bahasa badan kinesik, tetapi komunikasi bukan lisan merangkumi pelbagai bidang seperti penggunaan suara, paralanguage, sentuh, haptik, jarak, proxemic dan persekitaran fizikal atau penampilan. Bukan sahaja hubungan mata okulasik merangkumi tindakan semasa bercakap atau mendengar, kekerapan pandangannya, corak penempatan penggabungan anak mata dan kadar kelipan juga mempengaruhi. Contoh-contoh komunikasi non-verbal. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bahagian penting dari komunikasi non-verbal kerana kita dapat memberikan banyak informasi dengan melakukan gerak-geri wajah. Misalnya saat kita berasa excited ketika berbual dengan rakan, maka ekspresi wajah seperti tersenyum akan muncul, sedangkan saat kita berasa bosan, maka ekspresi wajah cemberut akan keluar dengan sendirinya. Gesture. Gesture tubuh juga menjadi salah satu contoh komunikasi non-verbal yang wajib kamu fahami. Hal ini biasanya terjadi secara sengaja atau tidak disengaja. Dalam dunia kerja, gesture tubuh akan menjadi perhatian saat kamu sedang berbicara dengan pihak atasan atau klien. Misalnya kamu menunjukkan gesture tubuh yang kurang selesa ketika berbicara, maka pihak yang lain akan tahu jika kamu berasa terganggu. Penampilan yang ditunjukkan dari modal dan warna pakaian, gaya rambut hingga gaya makeup juga sangat perlu diperhatikan. Misalnya ketika hendak melakukan interview kerja, tentunya penampilanmu juga akan dinilai oleh para rekruter. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis komunikasi yang lain, iaitu komunikasi organisasi. Komunikasi yang terjadi dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas. Jenis komunikasi yang bervariasi. Banyak kelompok diarahkan pada tujuan akhir yang sama. Selain itu, komunikasi massa. Komunikasi kepada khalayak luas dengan menggunakan media massa. Dan last sekali, komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang terjadi antara individu-individu yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza. Okay, hari ni saya nak jelaskan sikit pasal kepentingan berkomunikasi terhadap keluarga. Okay, kau nak tahu tak apa kepentingan ni? Mari saya jelaskan. Okey, kepentingan berkomunikasi ada 3. Okey, yang pertama, mempertahankan keutuhan keluarga. Yang kedua, membentuk keharmonian sesebuah sistem keluarga. Dan yang ketiga, interaksi dan komunikasi remaja dengan ibu bapa. Okey, korang tahu tak apa yang aku cakap pasal 3 benda tu? Okey, ni aku jelaskan.
Okey, yang pertama, mempertahankan keutuhan keluarga. Okey, macam mana keutuhan keluarga ni? Okey, keutuhan keluarga tu tak oleh keluarga sendiri merujuk kepada ibu bapa dan anak-anak. Keutuhan hubungan tersebut sebenarnya menjadi asas pembentukan keluarga. Tanpa hubungan yang erat, institusi kekeluargaan akan runtuh. Bertitik tolak dari asas itulah setiap anggota keluarga perlu berusaha mempertahankan keutuhan yang telah terbina dalam sebuah keluarga. Contohnya, ibu bapa berperanan penting untuk memastikan anak-anak tidak berpecah belah dan sayang antara satu sama lain. Okay. Yang kedua, membentuk keharmonian sesebuah sistem keluarga. Keluarga merupakan satu kesatuan yang mempunyai satu ikatan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Komunikasi membina kehangatan, menambah semangat kehidupan seseorang dan memberikan keceriaan dalam hidup sesama manusia. Contohnya, sesebuah keluarga yang berkomunikasi dengan positif bersandarkan motivasi dan asuhan yang baik, yang mana ianya memberikan semangat kepada anak-anak atau remaja supaya tidak berputus asa dan tidak mundur dalam pelbagai bidang yang diceburui. Isi yang nombor 3 ni ada berkaitan dari isu semasa, iaitu interaksi dan komunikasi remaja dengan ibu bapa. Fungsi interaksi yang baik akan meningkatkan proses pembentukan kendiri mereka ataupun interaksi yang lemah juga mempunyai kesan yang baik dalam pembentukan sikap mereka. Hal ini kerana remaja juga adalah di kalangan mereka yang sentiasa mencari dan memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada keluarga. Baik, topik pada kali ini ialah kepentingan komunikasi yang baik dalam hubungan antara ahli keluarga. Ahli keluarga merupakan orang yang sangat penting, orang yang sangat dekat bersama dengan kita daripada kita bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa dan seterusnya. Ahli keluarga sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Jadi hari ini saya berkongsikan 4 kepentingan mempunyai hubungan komunikasi yang berkesan antara ahli keluarga. Yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Baik, yang pertama ialah mengelakkan konflik dan perselisihan faham antara ahli keluarga yang boleh menyebabkan rasa ketidakpuashatian antara satu sama lain. Di sini saya tekankan konflik ataupun masalah yang akan berlaku hingga menyebabkan rasa ketidakpuashatian. Perkara ini sering berlaku dalam remaja pada masa kini kerana mempunyai rasa yang tidak bertanggungjawab untuk menceritakan hal-hal yang sepatutnya diceritakan kepada ahli keluarga, dan juga dapat mereka akan berasa, ahli keluarga akan berasa amat tersinggung dengan perasaan ini kerana mereka ialah ahli keluarga kita. Baik, konflik sangat senang untuk memecahkan ahli keluarga kita dan boleh menyebabkan pelbagai kesan-kesan sampingan kita bersama individu lain dan juga terhadap diri kita sendiri yang boleh membawa kepada depresi, stres dan tekanan dan sebagainya. Jadi yang kedua, membina kepercayaan yang utuh antara ahli keluarga. Sebagai contoh, seorang remaja A tidak mempunyai hubungan yang akrab bersama keluarga dan seorang remaja yang B yang mempunyai hubungan yang akrab dan menceritakan segala hal-hal yang sepatutnya diceritakan bersama ahli keluarga mereka. Di antara remaja A dan remaja B akan menjalani hidup yang lebih senang, yang tidak akan berasa susah hati, yang akan berasa senang kerana telah menceritakan hal-hal yang sepatutnya diceritakan. Walhal remaja A akan berasa tidak senang dengan apa perbuatannya kerana perbuatannya yang salah dengan tidak menghubungi dan tidak melakukan komunikasi antara ahli keluarga. Yang ketiga, meningkatkan kualiti dan mutu komunikasi agar maklumat sampai dengan tepat dan adil bagi semua pihak. Sebagai contoh, kualiti antara remaja dan juga ahli keluarga mereka sentiasa terbentuk dalam komunikasi ataupun masa yang mereka luangkan bersama,
seperti makan bersama-sama, keluar berjalan-jalan bersama-sama dan sebagainya. Jadi kualiti ni akan secara automatiknya akan meningkat sekiranya ada kepercayaan dan komunikasi yang berkesan antara ahli keluarga. Dan yang terakhir, tidak akan menimbulkan sebarang spekulasi yang tidak benar terhadap ahli keluarga masing-masing. Ahli keluarga sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kita kalau boleh tak nak apa-apa spekulasi yang tidak benar, fitnah dan sebagainya terhadap ahli keluarga kita sendiri dan terhadap kita sendiri. Jadi untuk mengelakkan benda-benda seperti ini berlaku, Komunikasi ialah kunci untuk mewujudkan sebuah keluarga yang lebih aman dan harmoni. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan meringkaskan dan membuat kesimpulan tentang komunikasi berkesan ini supaya pelajar dapat memahaminya dengan lebih baik lagi. Mula-mula sekali, saya akan beritahu tentang cara-cara berkomunikasi dengan berkesan. Pertama sekali, kita perlu ada sifat hormat menghormati di antara pemberi dan penerima. Yang kedua ialah kita perlu mendengar dengan teliti dan jelas dengan apa yang kawan kita nak sampaikan. Sebagai contoh, jangan bercakap semasa di tengah bercakap. Kita perlu mendengar dahulu, kemudian baru kita beri nasihat dan pendapat kita. Yang ketiga ialah kita perlu memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada dengan apa yang dia ingin bincangkan. Kemudian baru kita bagi pendapat kita. Yang keempat ialah kita tak boleh membuat kesimpulan sendiri. Ini kerana kita tak boleh memaksa seseorang itu untuk menerima nasihat yang kita berikan. Benda tu terpulang kepada diorang nak terima ataupun tidak. Kita just cuba yang terbaik untuk memberi nasihat kepada mereka. Yang kedua ialah kesan jika kita tak dapat berkomunikasi dengan baik. Yang pertama ialah selalu ada salah faham dan suka mencari gaduh. Maksudnya kita telah gagal untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua ialah susah untuk difahami oleh orang lain kalau kita diam. Contohnya, macam mana orang nak faham kita kalau kita tak meluahkan apa yang kita tak suka tentang dorang dan apa yang kita rasa mereka buat tu tak betul, seperti menegur. So, cara yang terbaik ialah kita berkomunikasi dengan berkesan. Yang ketiga ialah susah untuk mencapai sesuatu. Contohnya, macam mana orang nak nampak bakat kita kalau kita sombong. Yang keempat ialah kita akan tidak disukai oleh orang lain kerana orang akan berfikiran yang kita ini suka bersendirian dan tidak mahu bercakap. Kesimpulannya, seperti yang semua orang tahu, komunikasi merupakan perkara yang penting. Tanpa komunikasi yang baik, kita tidak dapat mengekalkan hubungan kita. Setiap pelajar memerlukan komunikasi yang berkesan untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Bukan sahaja dalam hubungan kekeluargaan, malah dengan hubungan kawan-kawan juga. Kita perlu mempunyai komunikasi yang berkesan. Oleh itu, memahami dan berkata sopan semasa berkomunikasi sangatlah penting. Ini dapat membantu pelajar untuk mengeratkan hubungan mereka dengan keluarga atau rakan. Jadi, saya berharap video yang disampaikan oleh kumpulan kami ini dapat membantu setiap pelajar di luar sana untuk menjadi lebih berani dalam meluahkan perasaan mereka. Dengan ini, kita dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ini penghargaan dan ribuan terima kasih ikhlas kepada guru penilai kami, iaitu Guru Nur Haiza, Guru Hafizah dan Guru Hasnan Salim kerana telah memberikan kami tujuh ajar, bimbingan, buah fikiran serta nasihat yang telah diberikan dan juga telah bersusah payah dalam bantu kami dalam setiap tugasan. Terima kasih kerana telah membantu kami untuk menjadi PRS yang lebih berwibawa. Bukan itu sahaja, teristimewa juga kepada Guru Azlida dan Guru Rosrizawati sebagai guru penilai kami kerana telah membimbing kami dalam pelbagai aspek supaya kami menjayakan kursus ini dengan sebaiknya. Selain itu, terima kasih kepada ibu bapa kami yang telah memberikan dorongan dan sokongan positif sepanjang kami melaksanakan projek atau kursus ini. Akhir sekali, tidak terlupakan juga kepada rakan-rakan kami yang telah memberikan pandangan masing-masing dan maklumat tambahan supaya kami menjayakan dan melaksanakan kursus ini. Sekian sahaja daripada saya. Semoga video ini bermanfaat kepada kamu semua. Sekian, terima kasih.